So disebabkan korang tengok video ni, aku anggapkan korang nak belajar pasal Laravel ataupun nak tahu lebih lanjut pasal Laravel. Idea kepada video ni adalah aku nak buat lebih kurang sembang-sembang sahaja lah. Kita tunjuk contoh sikit, mungkin ada projek sikit, dan kita limitkan untuk satu-satu episod adalah sekadar lebih kurang 15 minit sahaja. So kemungkinan akan ada beberapa bahagian yang akan melangkaui lebih daripada satu episod, dan kita akan cuba untuk buat satu demi satu lah. So untuk yang episod kali ini, kita lebih kepada simple saja pemasangan. Kalau kita nak tengok pasal pemasangan, buka pada documentation. Kebanyakan perkara yang aku akan ceritakan adalah lebih kurang sama je dengan documentation yang ada. Cuma mungkin akan ada lebih elaboration di situ. So untuk yang Laravel versi yang paling terkini sekarang pada masa aku rakam ni adalah versi 7, dan 7 mempunyai beberapa dependencies, beberapa requirement yang perlu untuk sebelum korang boleh guna dia. Antaranya yang paling penting adalah PHP 7.2, dan bermaksud juga kat situ Laravel 7 tidak menyokong untuk versi bawah daripada tersebut. Contohnya PHP 5.6, PHP 7, PHP 7.1. Semua benda tu tak disokong lah. Boleh kata tak boleh jalan nanti. So walaupun begitu, aku suggest kalau korang nak buat new development of a system, untuk satu sistem yang baru nak develop, terus pergi kepada yang paling latest, iaitu pada masa sekarang 7.4. So untuk install Laravel, ada beberapa cara. Yang paling simple, sebelum korang boleh install, korang kena ada PHP dahulu. Untuk install PHP, ada beberapa cara juga. Kalau contohnya guna Windows, aku sarankan untuk guna Laragon. Kerana Laragon ni aku rasa yang paling senang untuk orang yang baru nak belajar dan yang tak mahu ambil tahu pasal virtual host dan sebagainya. Kalau korang dah biasa untuk setting virtual host dan sebagainya, korang boleh gunakan apa yang korang tengah guna. Contohnya macam XAMPP, WAMP dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang baru dan malas nak ambil tahu pasal benda-benda lain dulu, then Laragon is the simplest thing lah. So kat dalam Laragon dia akan ada package Apache, Nginx, MySQL, PHP dan sebagainya yang korang boleh baca kat sini, dan juga termasuk Composer, NPM dan perkara-perkara yang kita perlukan, termasuklah dengan extension PHP yang kita perlukan dekat sini. Mostly semua dah ada. Okay, so kalau yang menggunakan Linux ataupun Mac, boleh gunakan Brew. So Brew ni kalau you all nak guna, dan kau kena pasang dulu dia punya, pergi ke terminal, copy paste, lepas tu dia akan run untuk install, dan boleh install macam ni cara dia, Brew install something. Kalau nak tahu lebih lanjut, buka pada Valet. Kalau Mac OS, aku memang cadangkan korang guna Valet, tetapi kalau untuk Linux contohnya, memang korang kena main dengan virtual host lah. Tu kuat leceh sikit. So kalau untuk menggunakan Valet, selepas korang install Homebrew tadi, run saja command brew install PHP dan juga brew install MySQL untuk install dua benda yang penting tu. Selepas tu korang boleh install Composer. Okay, macam aku cakap tadi, kalau dalam Laragon dia dah ada Composer, tetapi kalau dalam yang Linux ataupun Mac, dia tak ada Composer. Dan korang boleh install Composer dulu. Selepas install Composer, korang boleh run satu lagi, itu Valet install. Korang boleh run Composer Global Required Laravel Valet. Apa yang dia buat kat sini adalah dia akan install Valet ke dalam korang punya sistem, laptop lah dalam cerita yang paling senang sekarang. So lepas tu korang boleh run satu command Valet install untuk install Valet tu dalam Mac tu. So selepas tu boleh run Valet start untuk start dia punya daemon.
Sebab Valet ni macam satu daemon yang kalau kita baca ke atas ni, dia ada siap-siap dia punya engine X. Lepas tu dia akan ada DNS mask. DNS mask ni tugas dia adalah untuk tukarkan daripada korang punya nama projek, instead of guna contohnya 127.0.1 port 8080 untuk buka projek A, 8081 untuk buka projek B dan sebagainya. Kalau dalam menggunakan Valet, dia tak perlu buat benda tu. Dia terus akan ada nama domain .test ataupun .local, tengok pada setting lah. Kalau dalam Laragon, dia memang dah ada benda tu, so dia tak perlu untuk setting. So kalau kita tengok kat sini, Valet juga boleh menyokong versi PHP yang berlainan. Contohnya projek A korang guna PHP 7.2, tetapi projek B korang nak guna PHP yang paling latest 7.4 dalam cerita ni lah. So korang boleh tentukan, ok, Valet sila gunakan PHP sekian-sekian versi, tetapi permasalahannya Valet hanya boleh menyokong satu PHP saja pada satu masa. Bermaksud kalau korang ada projek A dan projek B, korang tak boleh nak run menggunakan Valet untuk dua projek yang tersebut untuk menggunakan dua versi PHP yang berlainan. Itu masalah dia. Ok, yang lain-lain ni saya tak ada masalah. Dan juga Valet menyokong HTTPS. Ini adalah benda yang bagi aku bagus lah kat situ. Simple, terus ada HTTPS. Ok, ngrocks apa semua ni kita tak perlu ambil tahu sangat. Ok, so apa yang kita boleh buat, aku anggapkan korang dah ada PHP, korang dah ada MySQL dan korang dah ada Composer dan sebagainya. Sekarang ni nak pasang Laravel. Untuk pasang Laravel, ada dua metod yang paling besar. Yang pertama adalah menggunakan Laravel Installer. Laravel Installer korang boleh guna Composer Global Required. Laravel Installer run dalam terminal, ataupun kalau dalam Laragon, yes, dia ada satu butang terminal. Dia akan buka satu macam, dia macam command prompt, tapi dia bukan command prompt yang Windows biasa guna tu. Dia akan memang, kita bagi benda tu sebagai terminal. So kalau boleh paste kat situ, run, nanti dia akan install satu installer yang korang boleh panggil untuk generate satu projek baru Laravel. Contoh kat sini dia gunakan Laravel new block. Bila dia gunakan Laravel new block, installer tersebut akan create satu directory yang baru, satu folder yang baru. Dalam tu dia akan masukkan semua perkara-perkara yang perlu untuk satu projek Laravel atas nama folder tu ialah block. Contohnya kalau kau nak buat satu projek lain, nanti kita akan tunjuk contoh. Kita tukar nama dia, contohnya dalam projek yang aku nak buat is my recipe, dan kalau letak kat situ my recipe, dia akan create satu folder ataupun directory. Tetapi dalam khidmat aku, kalau untuk orang yang baru nak belajar, aku rasa tak perlu nak menggunakan installer Laravel ni. Instead of that, korang just guna Composer yang macam ni saja. So apa yang dia buat, dia akan create new project berdasarkan Laravel punya repositories dan nama projek tersebut. So aku akan guna cara yang ni. Buka pada terminal, aku paste, blok tu aku tukar. So my recipe, dia akan ambil masa sedikit, dan sementara dia tarik tu, nanti aku akan terangkan sedikit tentang dia punya apa yang dia pasang, apa yang dia buat dan sebagainya. Ok, kalau kita tengok dekat sini, apa yang dia buat adalah dia akan try pasang Laravel, tapi aku punya akan jadi lebih laju lah sebab aku akan load daripada cache sahaja. Lepas tu, lepas dia create dia punya folder tersebut, dia akan check sama ada dalam folder tersebut dah ada .env atau belum. So bila terdapat .env, dia akan biarkan, tapi kalau tak jumpa, dia akan copy daripada .env.example, dia akan copy atas nama .env. Okay, perkara ni adalah perkara yang boleh kata core dalam Laravel yang korang perlu faham, iaitu Laravel menggunakan metod dia akan menyimpan semua variable dalam env punya
file. So maksudnya env ni kita panggil dia singkatan kepada environment. Apa yang dia buat termasuklah macam data-data setting untuk database, untuk URL, encryption key, dan juga mungkin S3 ke yang kalau korang ada, ataupun perkara-perkara lain lah. So semua dia masuk dalam env. Tugas dia adalah dia tak mahu masukkan data-data tersebut yang sensitif tu ke dalam kod direct. So disebabkan itu .env ni kalau korang contohnya guna Git ataupun SVN, dia takkan dihantar ke dalam server Git. Sebab kita tak mahu data sensitif tu kita hantar kepada server di luar. So tengok dekat sini dia akan install semua dependencies yang ada. Lepas tu kat sini kita tengok akan ada suggestion kita abaikan dulu buat masa ni, dia just suggest saja. Contohnya kat sini dia kata disebabkan kita ada install monolog, so dia pun suggest untuk install sekian-sekian untuk apa guna dia. So dia akan bagi tahulah setiap satu tu. Itu saya rasa tak ada masalah dulu, kita biar je dulu. Dan kita tengok kat sini dia akan ada panggil satu command, PHP Artisan Package Discover. Package Discover ni adalah satu features di dalam Laravel, tak salah aku bermula 5.6. Dia akan detect mana-mana dependencies ataupun plugin yang korang install dalam Laravel. Kalau benda tu menyokong package Discover, korang tak perlu nak bagi tahu lagi dah, Laravel sila load plugin ni, plugin A, plugin B, plugin C, tak perlu. Dia terus discover, bila dia nak load je, dia nak boot je, dia tahu kau ada install plugin A, plugin B, plugin C, dan kau boleh terus guna. Ok, kalau kita tengok sini, yang kemudiannya dia akan hantar satu artisan key generate. Artisan key generate ni dia akan override dalam file .env tadi untuk dia keluarkan satu key yang digunakan untuk encryption. Kalau kita nak tengok benda tu, aku tengok kat sini. Kalau nak tengok benda tu, kita tengok dekat, kita masuk dalam my recipe tadi. Okay, kalau tengok kat sini ada add key base 64 sekian nombor dia. So key dia ni menggunakan base 64 punya base. So dia akan create this key, dan key ni yang akan digunakan sebagai satu secret key yang untuk Laravel gunakan bila dia nak encrypt, bila nak decrypt balik, lepas tu bila dia nak buat session encryption dan sebagainya. Most of the thing, app key ni adalah satu benda untuk encryption dan sepatutnya lain-lain setiap application. So maksudnya kalau korang tengok korang punya key takkan sama dengan aku. Okay, kat sini juga kita nampak ada beberapa perkara, nanti yang kita akan terangkan sedikit demi sedikit lah. Okay, so actually itu saja untuk yang kali ni, episod kali ni. Macam aku cakap, kita just nak lebih kurang 15 minit. Mungkin terlalu pendek, kita tengok dulu macam mana. Sebab bagi aku kalau panjang-panjang nanti agak susah jugalah. Okay, kita jumpa untuk episod yang akan datang. Thank you.